Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami akan membentangkan video dokumentari berkaitan hubungan falsafah pendidikan kebangsaan dengan falsafah pendidikan guru. Saya Aimanul Hakim bin Aziz berperanan sebagai penyunting video bagi dokumentari ini akan membentangkan segmen pertama, iaitu pengenalan falsafah pendidikan kebangsaan dan juga pengenalan falsafah pendidikan guru. Saya, Akila Minta Sabran yang berperanan sebagai penulis skrip bagi dokumentari ini akan menerangkan segmen kedua yang bertajuk hubungan antara falsafah pendidikan kebangsaan FPK dan falsafah pendidikan guru FPG. Dan saya, Nurul Anis binti Ahmad Lutfi yang berperanan sebagai ketua kumpulan dalam dokumentari ini akan menerangkan segmen yang ketiga, iaitu implikasi falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru terhadap pendidikan di Malaysia. Apakah hubungan antara falsafah pendidikan kebangsaan dan juga falsafah pendidikan guru? Baiklah, falsafah pendidikan kebangsaan dan juga falsafah pendidikan guru, kedua-duanya mempunyai hubungan yang erat dalam membentuk sistem pendidikan yang holistik dan bersepadu di Malaysia. Falsafah pendidikan kebangsaan telah meletakkan matlamat pendidikan negara yang bertujuan untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan juga sosial, iaitu JERIS. Manakala FPG pula berfungsi sebagai panduan khusus dalam pembentukan dan latihan guru agar guru-guru tersebut dapat menyampaikan pendidikan berlandaskan nilai-nilai murni dan matlamat yang digariskan dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Dengan kata lain, falsafah pendidikan guru menyokong falsafah pendidikan kebangsaan dengan memastikan bahawa guru-guru yang dihasilkan mampu merealisasikan falsafah pendidikan negara dalam pengajaran mereka, seterusnya melahirkan pelajar yang berwibawa dan berintegriti. Hubungan sinergi antara falsafah pendidikan kebangsaan dan juga falsafah pendidikan guru adalah penting dalam usaha memperkasa kualiti pendidikan di Malaysia. Sebelum kita meneruskan kepada pembincangan yang seterusnya, iaitu berkaitan falsafah pendidikan kebangsaan dan juga falsafah pendidikan guru, adalah lebih baik sekiranya kita mengenali apakah itu falsafah pendidikan kebangsaan dan juga falsafah pendidikan guru. Baiklah, pertama sekali falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah pendidikan kebangsaan di Malaysia ini merupakan landasan utama yang menjadi panduan kepada segala usaha pendidikan di negara ini. Falsafah pendidikan kebangsaan ini telah dirumuskan secara rasmi pada tahun 1988 yang menggariskan tujuan, prinsip dan juga nilai yang ingin dicapai melalui pendidikan, dengan matlamat utama untuk membangunkan insan secara menyeluruh dan bersepadu. Falsafah ini juga berperanan sebagai kerangka untuk membentuk hala tuju pendidikan negara serta menyokong aspirasi kebangsaan ke arah membentuk masyarakat yang berpengetahuan, berakhlak mulia dan juga bersepadu. Falsafah pendidikan kebangsaan juga mempunyai matlamat, iaitu bertujuan untuk melahirkan warga negara yang seimbang dari segi intelek, rohani, jasmani dan juga emosi berlandaskan kepercayaan dan juga kepatuhan kepada Tuhan. Pendidikan tidak hanya dilihat sebagai satu usaha untuk memperkaya pengetahuan, tetapi juga untuk membina sahsiah diri, mengukuhkan jati diri serta memupuk rasa tanggungjawab kepada keluarga, masyarakat dan negara. Dalam konteks ini, pendidikan berfungsi sebagai alat penting untuk melahirkan individu yang dapat menyumbang kepada keharmonian sosial, perpaduan kaum dan pembangunan ekonomi negara. Terdapat 3 prinsip falsafah pendidikan kebangsaan. Yang pertama ialah pendidikan untuk semua. Falsafah pendidikan kebangsaan menjamin hak setiap individu di Malaysia untuk mendapatkan pendidikan tanpa mengira kaum, agama atau latar belakang sosial. Pendidikan dilihat sebagai hak asasi dan instrumen penting untuk memajukan diri dan masyarakat. Yang kedua, pendidikan bersepadu dan menyeluruh. Falsafah pendidikan kebangsaan menekankan pendekatan pendidikan yang seimbang, merangkumi pelbagai aspek kehidupan termasuk akademik, sahsiah dan core kurikulum. Ia juga bertujuan untuk melahirkan insan yang bukan sahaja cemerlang dalam bidang akademik tetapi juga seimbang dari segi sahsiah dan emosi. Dan yang terakhir iaitu yang ketiga, pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan tidak terhenti setelah tamat sekolah ataupun universiti. Akan tetapi, falsafah pendidikan kebangsaan menggalakkan konsep pembelajaran sepanjang hayat di mana individu akan sentiasa mencari ilmu dan memperbaiki diri sepanjang hidup mereka. Seterusnya, mari kita mengenali falsafah pendidikan guru di Malaysia. Baiklah, falsafah pendidikan guru di Malaysia merupakan satu kerangka asas yang menjadikan panduan dalam pembangunan serta menyampaikan
pendidikan guru. Ia berfungsi sebagai rujukan bagi membentuk tenaga pengajar yang berdaya saing, beretika dan mampu menyumbang kepada pembangunan masyarakat serta negara kita. Falsafah ini juga dirumuskan berdasarkan pada falsafah pendidikan kebangsaan iaitu FPK yang mengutamakan pembangunan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu bagi melahirkan insan seimbang dari aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani. Secara keseluruhannya, falsafah pendidikan guru di Malaysia menjadi asas dalam melahirkan pendidikan yang bukan sahaja berkualiti dari sudut intelek tetapi juga dari segi moral dan etika. Guru yang dihasilkan melalui sistem pendidikan berlandaskan falsafah ini diharapkan dapat memikul tanggungjawab besar dalam membentuk generasi pelapis yang berwawasan dan mampu berkhidmat untuk pembangunan negara. Baiklah, sebelum kita meneruskan dengan hubungan antara falsafah pendidikan kebangsaan iaitu FPK dan juga falsafah pendidikan guru iaitu FPG, lebih baik kita melihat dahulu perkembangan FPK dan juga FPG di dalam Malaysia ini. Baik, falsafah pendidikan kebangsaan telah melalui beberapa perkembangan penting sejak merdeka untuk mencerminkan keperluan pendidikan dan pembangunan negara. Mari kita lihat fasa-fasa perkembangan falsafah pendidikan kebangsaan di Malaysia. Pertama sekali, era pra-kemerdekaan iaitu sebelum kemerdekaan, iaitu sebelum tahun 1957. Pada zaman penjajahan ini, pendidikan di Malaysia diuruskan secara berasingan ataupun mengikut kaum tanpa falsafah yang jelas untuk memupuk perpaduan nasional, iaitu mereka ditempatkan di sekolah vernakular. Sebagai contoh, Melayu, Cina dan India diasingkan, seperti Melayu diasingkan di kampung, Cina ditempatkan di bandar dan India pula di estet. Seterusnya, zaman selepas merdeka. Pendidikan pada zaman ini bertujuan untuk membentuk perpaduan antara kaum serta menyediakan sumber tenaga manusia bagi pembangunan ekonomi negara. Menurut laporan Rahman Talib 1960 dan laporan Razak 1956, mereka menekankan pentingnya pendidikan kebangsaan yang seragam. Oleh itu, kurikulum di setiap sekolah diseragamkan bagi menguatkan lagi perpaduan kaum di Malaysia ini, seperti bahasa Melayu dijadikan bahasa kebangsaan dan diwajibkan oleh semua pelajar untuk mempelajarinya. Seterusnya, pada tahun 1988, falsafah pendidikan kebangsaan mula diperkenalkan. Falsafah pendidikan kebangsaan dirumuskan secara rasmi sebagai panduan pendidikan negara. Ia bertujuan untuk membangunkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu, melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Baiklah, kita telah tengok bagaimana falsafah pendidikan kebangsaan diperkembangkan di dalam Malaysia. Sekarang kita lihat pula bagaimana perkembangan falsafah pendidikan guru di Malaysia. Perkembangan falsafah guru di Malaysia bermula dengan penekanan terhadap keperluan melahirkan guru-guru yang berpengetahuan, berkemahiran dan juga berakhlak mulia. Falsafah ini selari dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang menekankan pendidikan sebagai usaha berterusan untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, emosi dan juga jasmani. Falsafah pendidikan guru juga terbahagi kepada beberapa peringkat. Yang pertama, era pra-merdeka, iaitu pada tahun sebelum 1997. Pendidikan guru berfokus pada sistem penjajah di mana guru-guru dilatih untuk memenuhi keperluan pentadbiran kolonial. Seterusnya, era pasca merdeka, iaitu pada tahun 1957 hingga 1970-an. Pada zaman ini, fokus beralih kepada memperkukuhkan identiti kebangsaan dan latihan guru diperluas untuk memenuhi keperluan sistem pentadbiran nasional. Pada tahun 1970-an dan 1980-an, pendidikan guru diperbaharui dengan pengenalan falsafah pendidikan kebangsaan pada tahun 1988. Falsafah pendidikan kebangsaan memberi penekanan kepada pembangunan modal insan yang seimbang dan holistik. Dan akhir sekali, pada tahun 1990-an ke atas, latihan guru semakin profesional dengan penubuhan institusi pendidikan seperti Institut Pendidikan Guru iaitu IPG yang melatih guru untuk mendepani cabaran pada abad ke-21 selari dengan perkembangan teknologi dan perubahan global.
Sistem pendidikan di Malaysia adalah teras pembangunan negara yang komprehensif. Ia bukan sahaja bertujuan untuk menyampaikan ilmu pengetahuan tetapi juga membina individu yang holistik. Saya rasa kita harus optimis dalam pendidikan ini dan tidak seharusnya melihat dalam satu aspek sahaja. Jadi Carnival Co-Curriculum ini adalah salah satu daripada usaha KPM untuk memastikan kemenjadian murid, pembangunan anak-anak kita ini adalah seiring bukan saja akademik tetapi juga dalam potensi-potensi yang lain. Dalam konteks ini, falsafah pendidikan kebangsaan FPK dan falsafah pendidikan guru FPG memainkan peranan penting sebagai panduan dalam membentuk sistem pendidikan di Malaysia. Kedua-dua falsafah ini saling berkait dalam memastikan pembangunan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. FPK memberikan asas yang menyeluruh dalam membentuk hala tuju pendidikan negara, manakala FPG memperkukuh peranan guru sebagai pelaksana utama visi ini. Kedua falsafah ini selaras dengan usaha negara untuk membangunkan model insan yang berdaya saing di peringkat global namun tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai tempatan dan kepribadian bangsa Malaysia. Oleh itu, peranan guru dalam merealisasikan FPK adalah kritikal kerana mereka yang berinteraksi secara langsung dengan pelajar dan bertanggungjawab membentuk pelajar mengikut acuan yang ditetapkan dalam FPK. FPK menekankan pendidikan yang menyeluruh dan holistik di mana setiap aspek manusia perlu dibangunkan secara bersepadu. Sejurus itu, matlamat FPK adalah untuk melahirkan warga negara yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan mampu memberi sumbangan kepada masyarakat dan negara. Dalam hal ini, FPG bertindak sebagai penggerak utama untuk mencapai objektif yang digariskan dalam FPK, iaitu memastikan guru yang dilahirkan bukan sahaja cemerlang dari segi kemahiran pengajaran tetapi juga mampu membimbing pelajar menjadi insan yang seimbang. FPG menekankan profesionalisme dan etika dalam kalangan guru selaras dengan matlamat FPK untuk melahirkan insan yang bertanggungjawab dan berakhlak mulia. Sudah terang lagi bersulu, FPJ tidak boleh dipisahkan dari FPK kerana kedua-duanya berfungsi sebagai satu entiti yang melengkapi antara satu sama lain. Terdapat beberapa elemen penting yang menunjukkan hubungan antara kedua falsafah ini. Yang pertama, matlamat dan prinsip yang selaras. Kedua-dua falsafah menekankan pembangunan insan secara holistik. FPK menekankan objektif pendidikan kebangsaan, manakala FPG memfokuskan kepada peranan guru untuk mencapai objektif tersebut. Guru yang dihasilkan melalui FPG adalah alat utama dalam melaksanakan FPK, di mana guru perlu memastikan bahawa pembelajaran yang diberikan kepada pelajar bukan hanya tertumpu kepada aspek akademik tetapi juga melibatkan pembangunan rohani, emosi dan jasmani. Yang kedua, peranan guru sebagai ejen perubahan. Dalam mencapai objektif FPK, guru perlu menjadi ejen perubahan sosial dan pendidikan. Guru yang dibentuk melalui FPG diharapkan dapat menyampaikan ilmu pengetahuan dengan berkesan serta membimbing pelajar ke arah menjadi warga negara yang berakhlak mulia dan bertanggungjawab. Ini mencerminkan peranan guru sebagai pemangkin utama dalam memacu pendidikan selaras dengan aspirasi FPK. Yang ketiga, pembangunan kemahiran seimbang. FPK menekankan keseimbangan dalam aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek. Bagi mencapai keseimbangan ini, guru perlu menguasai pelbagai kemahiran termasuk kemahiran pedagogi, komunikasi dan kemahiran psikologi pelajar. FPG perlu menggariskan keperluan untuk guru menguasai kemahiran-kemahiran ini selari dengan kehendak FPK yang bawakan insan yang seimbang dari segi intelek dan sasiah. Yang keempat, peneranan nilai-nilai murni. Kedua-dua falsafah ini juga mengutamakan penerapan nilai-nilai murni seperti integriti, tanggungjawab dan sikap hormat. Nilai-nilai ini penting dalam membina warga negara yang berakhlak baik dan masyarakat yang harmoni. Dalam FPG, guru berperanan untuk menjadi teladan kepada pelajar dalam mengamalkan nilai-nilai murni ini. Terdapat beberapa kajian yang dapat dijadikan sebagai bukti adanya hubungan antara FPK dan FPG. Kajian terkini dari tahun 2020 dan 2021 memberikan pandangan yang mendalam mengenai peranan falsafah pendidikan guru dalam menyokong visi dan misi falsafah pendidikan kebangsaan. Dalam kajian yang bertajuk Peranan Falsafah Pendidikan Guru dalam menyokong visi dan misi falsafah pendidikan kebangsaan oleh Lim dan Tan pada tahun 2020 yang diterbitkan dalam Malaysian Journal of Teacher Education.
Penulis telah menilai bagaimana FPG membantu guru memahami dan melaksanakan visi serta misi FPK. Hasil kajian menunjukkan bahawa guru yang memahami lebih cenderung untuk mengaplikasikan nilai-nilai FPK dalam pengajaran mereka sekaligus meningkatkan keberkesanan pendidikan di sekolah. Sementara itu, kajian yang dilakukan oleh Ahmad dan Rahman pada tahun 2021 dalam artikel bertajuk Implementasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan melalui Falsafah Pendidikan Guru, satu kajian di sekolah menengah di Malaysia yang diterbitkan dalam Jurnal Pendidikan Malaysia, telah meneliti bagaimana FPG digunakan oleh guru di sekolah menengah untuk melaksanakan FPK. Hasil kajian ini menunjukkan bahawa terdapat keserelasan yang baik antara kedua-dua falsafah dengan guru melaporkan penggunaan pendekatan pedagogi yang menyeluruh untuk mencapai pembangunan holistik pelajar. Kesimpulannya, FPK dan FPG saling melengkapi dalam usaha memajukan sistem pendidikan di Malaysia. FPK memberikan rangka asas bagi objektif pendidikan negara, manakala FPG menyokong pelaksanaannya dengan memastikan guru berkualiti dilahirkan kepada generasi masa depan. Kedua-dua falsafah memainkan peran penting dalam membentuk masyarakat yang progresif, harmoni dan berdaya saing di peringkat global. Dalam konteks ini, guru sebagai ejen perubahan utama perlu memahami dan menghayati kedua-dua falsafah ini dalam setiap aspek pengajaran dan pembelajaran. Dalam konteks dunia pendidikan yang semakin kompleks, FPG memainkan peran penting dalam memastikan guru-guru Malaysia dilengkapi dengan kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan untuk menyampaikan nilai-nilai FPK secara berkesan, di mana guru bukan sahaja dilatih untuk menguasai subjek mereka tetapi juga diberikan kemahiran pedagogi dan etika profesional yang tinggi. Falsafah Pendidikan Kebangsaan FPK dan falsafah pendidikan guru FPG terhadap sistem pendidikan di Malaysia adalah sangat luas. Kedua-dua falsafah ini menetapkan garis panduan yang jelas mengenai peranan guru, kepentingan pembelajaran sepanjang hayat, aktiviti pengajaran dan pembelajaran, PDP serta latihan keguruan. Setiap aspek ini mempunyai implikasi yang signifikan dalam membentuk kualiti pendidikan dan profesion keguruan di Malaysia. Implikasi yang pertama, peranan guru. Guru mestilah dididik agar berfikiran terbuka, progresif dan menerima murid tanpa bersyarat. Falsafah pendidikan kebangsaan menetapkan bahawa pendidikan bertujuan melahirkan warga negara yang seimbang dari segi intelek, emosi, rohani dan jasmani. Oleh itu, guru sebagai pendidik utama perlu berfikiran terbuka, progresif, inovatif dan menerima semua murid tanpa bersyarat. Dalam konteks ini, guru bukan hanya bertanggungjawab untuk menyampaikan ilmu pengetahuan tetapi juga untuk membentuk sahsiah dan nilai-nilai kemanusiaan dalam diri murid. Falsafah pendidikan kebangsaan mengiktiraf perbezaan individu dan menyarankan pendidikan yang bersifat inklusif. Ini bermakna guru harus mengatasi sebarang bentuk bias, prasangka atau diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial, akademik atau budaya murid. Falsafah pendidikan guru pula menggariskan bahawa guru perlu sentiasa bersikap profesional, mengutamakan pendidikan pembelajaran yang menghormati kepelbagaian murid dan juga guru mestilah bersedia untuk menghadapi perubahan dalam dunia pendidikan. Ini juga termasuk menerima perubahan dalam keperluan murid seperti murid-murid yang berkeperluan khas atau mereka yang datang dari latar belakang yang berbeza-beza. Sebagai contoh, seorang guru yang berfikiran terbuka dan progresif akan sentiasa mencari pendekatan pengajaran yang lebih baik dan mengutamakan keperluan murid-murid dan menggalakkan suasana pembelajaran yang positif. Dengan sikap ini, guru dapat menyemai sikap saling menghormati di kalangan murid-murid serta mewujudkan persekitaran pembelajaran yang inklusif dan harmonis. Implikasi yang kedua, pembelajaran sepanjang hayat yang mana sejajar dengan hasrat falsafah pendidikan guru. Seiring dengan perkembangan pesat dalam teknologi dan pedagogi, guru perlu terus memperbaharui kemahiran mereka melalui latihan profesional dan pembangunan berterusan. Falsafah pendidikan guru FPG menekankan keperluan guru untuk sentiasa peka dan responsif terhadap perkembangan baharu seperti kaedah pengajaran, teknologi pendidikan serta isu-isu pendidikan global dalam pendidikan.
Pembelajaran sepanjang hayat memastikan guru tidak ketinggalan dalam perubahan pendidikan dan kekal relevan dalam kerjaya mereka. Kemunculan teknologi seperti e-pembelajaran dan pembelajaran dalam talian telah membawa transformasi dalam cara pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu, guru yang berpegang teguh pada prinsip pembelajaran sepanjang hayat akan sentiasa mengambil inisiatif untuk mempelajari kaedah baru ini dan menerapkannya dalam pengajaran mereka. Ini bukan sahaja membantu meningkatkan kualiti pengajaran, tetapi juga menanam semangat pembelajaran sepanjang hayat dalam kalangan murid. Seterusnya, implikasi yang ketiga, aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang menekankan perkembangan potensi murid secara menyeluruh. Falsafah pendidikan kebangsaan menegaskan bahawa pendidikan harus membangunkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. Ini merangkumi aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani. Dalam sistem pendidikan di Malaysia, aktiviti pengajaran dan pembelajaran perlulah dirancang dan dilaksanakan selaras dengan matlamat ini. Guru yang dipandu oleh falsafah pendidikan guru harus memastikan bahawa proses PDP bukan sahaja memberi tumpuan kepada pencapaian akademik tetapi juga kepada perkembangan sahsiah dan emosi murid. Pengajaran yang berkesan harus melibatkan pendekatan yang menyeluruh, di mana murid bukan sahaja belajar secara kognitif tetapi juga mengembangkan nilai moral, kemahiran sosial dan fizikal. Sebagai contoh, dalam PDP yang berasaskan projek, murid-murid diberikan peluang untuk meneroka pelbagai aspek pembelajaran melalui kerja berpasukan, kreativiti dan kemahiran menyelesaikan masalah. Aktiviti ini bukan sahaja membantu meningkatkan kecekapan intelek murid tetapi juga menggalakkan pertumbuhan emosi dan rohani mereka melalui kerja berpasukan, komunikasi dan juga empati. Seterusnya, implikasi yang keempat iaitu latihan keguruan yang mana melahirkan guru yang berakhlak mulia. Latihan keguruan adalah aspek penting dalam memastikan kualiti pendidikan di Malaysia. Falsafah pendidikan guru menekankan bahawa guru perlu berakhlak mulia dan bersedia melaksanakan tanggungjawab dengan sebaik mungkin. Oleh itu, program latihan keguruan di Malaysia memberi penekanan yang besar kepada pembentukan akhlak dan sahsiah guru. Latihan ini juga bertujuan melahirkan guru yang bukan sahaja berpengetahuan dalam bidang mereka tetapi juga mempunyai integriti dan etika yang tinggi. Dalam konteks pendidikan semasa di mana guru pada masa kini berdepan dengan pelbagai cabaran seperti disiplin murid, tekanan pencapaian akademik dan pengurusan kelas yang kompleks. Oleh itu, akhlak yang mulia dan nilai-nilai murni pada masa kini menjadi sangatlah penting. Sebagai contoh, program latihan keguruan di Malaysia tidak hanya menekankan aspek pedagogi dan kurikulum, tetapi juga modul-modul yang berkaitan dengan pembinaan karakter dan etika profesional. Ini bertujuan untuk memastikan guru mempunyai asas moral yang kukuh dan mampu menangani cabaran dalam pengajaran dengan penuh rasa bertanggungjawab dan keadilan. Guru yang dilatih dengan nilai-nilai ini akan lebih bersedia untuk melaksanakan tanggungjawab mereka secara berkesan dan berintegriti. Secara keseluruhannya, falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk sistem pendidikan di Malaysia. Implikasi ini semuanya mencerminkan matlamat yang jelas untuk melahirkan generasi pendidik dan pelajar yang berdaya saing, berpekerti mulia dan bertanggungjawab. Kedua-dua falsafah ini terus menjadi panduan yang relevan dalam membangunkan sistem pendidikan yang tidak hanya mengejar kecemerlangan akademik tetapi juga memastikan perkembangan holistik setiap individu selari dengan matlamat pendidikan negara. Sebagai kesimpulan, sistem pendidikan Malaysia telah dibangunkan berdasarkan dua asas falsafah utama yang amat penting, iaitu falsafah pendidikan kebangsaan ataupun FPK dan juga falsafah pendidikan guru iaitu FPG. Kedua-dua falsafah ini bukan sahaja memberi arah tuju yang jelas kepada dasar pendidikan, tetapi juga menjadi panduan utama dalam membina generasi pelajar yang bukan hanya cemerlang dari segi ilmu pengetahuan tetapi juga mempunyai jati diri yang kukuh serta akhlak yang terpuji.
Falsafah pendidikan kebangsaan menekankan pembentukan individu yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, internet dan juga sosial. Manakala FPG iaitu falsafah pendidikan guru pula memberi fokus kepada melahirkan guru yang berupaya mendidik dengan penuh dedikasi, profesionalisme dan integriti. Oleh itu, kedua-dua falsafah ini berperanan sebagai tulang belakang kepada sistem pendidikan di Malaysia yang menyediakan landasan kukuh untuk masa depan negara. Dalam menghadapi perubahan yang tidak dapat dielakkan dalam era globalisasi dan teknologi, sistem pendidikan Malaysia tidak terkecuali daripada menerima cabaran. Walaupun begitu, asas yang dibina oleh FPK dan FPG tetap kekal relevan. FPK terus menegaskan keperluan untuk membangunkan insan yang bukan sahaja cerdas dari segi akademik tetapi juga memiliki nilai moral dan etika yang tinggi. Pada masa yang sama, FPG memberi jaminan bahawa setiap guru dilengkapi dengan kemahiran pedagogi yang sesuai dengan tuntutan zaman. Melalui penghayatan falsafah ini, pendidikan di Malaysia sentiasa bersedia untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dunia sambil mengekalkan nilai-nilai asas yang penting. Ini bagi memastikan kita terus melahirkan pelajar yang berdaya saing, kreatif, inovatif dan mempunyai daya tahan yang tinggi dalam menghadapi cabaran-cabaran pada masa hadapannya lebih mencabar. Menerusi panduan yang diberikan oleh FPK dan FPG, sistem pendidikan di Malaysia akan terus berkembang maju dengan pesat. Pelaksanaan kedua falsafah ini bukan sahaja melibatkan pembentukan kurikulum yang berkesan tetapi juga melibatkan perancangan strategik dalam memperkasakan guru dan pelajar. Generasi masa depan kita akan dibekalkan dengan kemahiran yang diperlukan untuk menghadapi dunia yang penuh dengan ketidakpastian, terutamanya dalam bidang teknologi, ekonomi dan sosial. Pendidikan yang bersifat holistik ini akan memastikan pelajar Malaysia bukan sahaja bersedia menghadapi cabaran global tetapi juga berperanan sebagai warga negara yang bertanggungjawab dan berakhlak mulia, iaitu yang akan menyumbang secara positif kepada pembangunan negara dan dunia